Shalom, selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta kalian semua, dimanapun kalian berada. Topik khotbah minggu ini adalah bermegah dan iman. Bermegah dan iman. Paulus menyatakan bahwa kita tidak dapat bermegah karena keselamatan kita atas dasar kepercayaan kita pada Tuhan, dan pemberian dari Tuhan bukan karena jerih payah kita. Karena itu, mari kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana kita dapat hidup dalam iman. Sebelum kita mendengarkan khotbahan, di sini saya ada beberapa pengumuman. Pertama, mari kita bercita memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay, dan Do It Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti tertera pada skrin. Sesungguhnya setiap kesempatan untuk memberi merupakan anugerah daripada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan berkelimpahan. Yang kedua, pada 11 September kita akan mengadakan menjelis dedikasi bayi. Menjelis dedikasi bayi pada masa kebaktian di gereja. Jika ada ibu bapa yang mau mendedikasikan bayi, kalian sila daftar dengan pemimpin LG kalian masing-masing. Sekian pengumuman hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom, selamat pagi. Anda sudah bersedia untuk memuji Tuhan bersama kita pada hari ini, amin. Mari kita tinggikan nama Tuhan, karena Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, hanya di dalam nama Dia. Firman terang di jalan, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, nama Engkau terus ditinggikan dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini hati kami kepada Engkau Tuhan. Selamat pagi semua, kerana menyertai kebaktian online kita pada pagi ini. Jadi penyertaan anda tidak pernah sia-sia apabila kita berada bersama dalam kebaktian online ini. Jadi oleh itu anda digalakkan untuk memberi ucapan, dorongan ataupun chat kepada satu sama lain di ruangan chat kita yang kita sediakan di bawah. Jadi pada minggu lepas kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Simon yang bertajuk Keberhasilan Bersama.
Di minggu ini kita akan meneruskan siri khotbah benar di hadapan Tuhan yang bertajuk megah dan iman, yang diambil daripada rujukan Roma 3 ayat 27 hingga 28. Di Paulus menyatakan bahawa kita tidak boleh memegah tentang diri kita sendiri atau perbuatan kita, karena keselamatan adalah dengan mempercayai Yesus Kristus, Tuhan kita untuk keselamatan kita. Jadi dengan kata lainnya, kita menerima istirahat Tuhan bahawa kita dibenarkan oleh iman kita di dalam Yesus Kristus. Jadi mari kita sama membaca daripada Roma 3 ayat 27 hingga 28. Ayat 27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahawa manusia dibenarkan kerana iman dan bukan kerana ia melakukan hukum Taurat. Dalam Roma 4 ayat 1 hingga 8, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan kerana perbuatannya, maka ia boleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang tidak bekerja, namun percaya pada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami syurgawi, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan atas firman Engkau yang berkuasa, di mana kebenaran Engkau dinyatakan Tuhan. Pada pagi ini kami berdoa supaya Engkau mempersiapkan jiwa roh kami Bapa untuk menerima kebenaran Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, pada pagi ini Bapa, kami tidak dapat memegah dengan perbuatan kami Tuhan, tapi kami bermegah karena iman kami kepada anak Engkau Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu, persiapkan hati kami Tuhan pada pagi ini supaya kami diperbaharui dan disegarkan untuk mendapat kebenaran firman Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memimpin kami pada hubungan yang lebih mendalam bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami serahkan supaya Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam berdoa. Amin. Selamat pagi, saya lagi. Jadi seperti dalam ayat 27 hingga 28, Paulus menegaskan bahawa kebenaran melalui iman saja menghilangkan semua alasan untuk memegah tentang memelihara hukum untuk keselamatan. Jadi dalam ayat tersebut ia menunjukkan bahawa dibenarkan melalui iman saja menghilangkan segala alasan untuk kita memegah tentang ritual agama seseorang sebagai asas untuk keselamatan. Jadi mengapa Paulus menegaskan tema ini? Paulus tahu baik daripada pengalaman pribadinya dan kitab suci bahawa tertanam dalam hati kita satu kebanggaan yang kita ingin ambil untuk diri kita sendiri, menjadi penyelamat pada diri kita sendiri. Walaupun kita mengakui Tuhan adalah yang paling utama dalam keselamatan kita, kita masih cenderung untuk mendakwa kita ada kaitan dengannya supaya kita boleh bermegah. Tetapi kita sering mengambil beberapa pujian untuk keselamatan untuk diri kita sendiri. Contohnya, kita berfikir Tuhan pasti dapat melihat sesuatu dalam diri saya, dan yang menyebabkan Dia memilih saya daripada ramai orang yang lain. Jadi kita memegah dengan kepercayaan kita sendiri, seolah-olah kita ni cukup baik untuk percaya bahawa Tuhan telah memilih kita. Jadi malah ada yang mengubah iman itu sendiri menjadi pekerjaan dan memegah tentang iman mereka. Seolah mereka percaya kepada Kristus sendiri selain benar rahmat-Nya ataupun kasih karunia-Nya. Jadi iman adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang yang berdosa yang telah jauh selain daripada pemberian Tuhan sebagai pemberian percuma. Maka orang berdosa itu memegah dalam iman mereka sendiri. Jadi saudara, iman yang menyelamatkan bukanlah sesuatu yang boleh kita hasilkan. Dan dengan itu janganlah kita bermegah, kerana ia adalah anugerah yang baik daripada Tuhan, supaya kita tidak boleh bermegah seperti dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 9.
Tapi Paulus di dalam buku Roma dan Galatia menulis kepada mereka yang mengajarkan bahawa kita mesti menambah perbuatan kita kepada iman di dalam Yesus Kristus untuk dibenarkan. Jadi di sebuah pekan di Amerika, ada sepasang suami isteri singgah di sebuah motel kecil pada waktu hujan lebat. Jadi penjaga kaunter itu kata tidak ada bilik lagi untuk mereka, sama seperti di tempat-tempat yang lain. Namun penjaga kaunter itu kata sebab pasangan suami isteri itu sangat baik, sangat sweet. Kata wah sangat sweet. Jadi dia offer biliknya sendiri untuk mereka pada malam itu. Jadi pasangan suami isteri itu sangat berterima kasih pada penjaga kaunter itu. Jadi beberapa bulan kemudian penjaga kaunter itu menerima undangan ke sebuah hotel yang terkemuka di ibu negeri New York. Jadi apabila datang ke sana, dia terkejut bahawa hotel itu dimiliki oleh pasangan suami isteri yang dia jumpa di motel kecilnya dahulu. Dan yang lebih mengejutkan, pasangan suami isteri itu offer dia untuk menjadi mengambil jawatan manager untuk hotel mereka. Jadi saudara-saudari, iman saja tak cukup, tetapi perbuatan yang baik juga perlu ditambahkan pada iman. Karena perbuatan yang baik ini seringkali menerima upah yang baik daripada Bapa kita di syurga. Jadi kita lihat Wilberforce pernah mempertaruhkan hidupnya dan pelayanannya pada firman Tuhan. Begitu juga dia hidup. Dan dia tidak pernah bermegah tentang dirinya sendiri, tetapi dia bermegah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi imannya adalah iman yang diberkati. Hari ini giliran kita untuk berpegang pada firman Tuhan, mempercayainya dan berpegang pada iman yang diberkati untuk hidup kita. Kita memerlukan iman yang diberkati, karena perasaan dan emosi kita tidak boleh dipercayai. Kita perlukan iman yang diberkati, karena ia adalah berita baik Tuhan untuk kita di dalam dunia ini yang penuh dengan berita yang buruk. Jadi Abraham adalah satu contoh iman yang diberkati. Dalam Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan dia percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kita memerlukan iman yang diberkati. Seperti tajuk pada pagi ini, bermegah dan iman. Kita perlukan iman yang diberkati. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita punya iman yang diberkati. Secara khusus, saudara, Tuhan mencari kepercayaan berterusan kita pada Tuhan Yesus. Kita tidak hanya mempercayai Injil pada masa kita bertaubat dan percaya pada berita baik. Kita harus terus berpegang pada kepercayaan ini sepanjang hayat hidup kita. Jadi, kita hidup dengan iman pada Yesus Kristus hari pertama sehinggalah hari terakhir kita di bumi. Dalam ayat 17, karena Injil kebenaran Allah dinyatakan, kebenaran disebabkan oleh iman dari awal hingga akhir. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oleh itu, saudara, iman kepada Yesus Kristus mesti menjadi cara hidup kita. Ia adalah cara hidup Paulus sendiri sebagai pengikut Yesus Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 20, saya telah disalibkan bersama Kristus, dan saya bukan lagi hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Kehidupan yang sekarang saya hidup dalam tubuh, saya hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi saya dan telah menyerahkan dirinya untuk saya. Tapi mengapa kita perlu beriman kepada Yesus Kristus? 1.1, kerana iman kepada Yesus Kristus adalah cara untuk kita diperbetulkan dengan Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 28, kerana kami berpendapat bahawa seseorang dibenarkan oleh iman selain daripada perbuatan hukum. Tuhan tahu bahawa perbuatan kita tidak boleh dan tidak akan dapat menyelamatkan kita. Tuhan mahu kita sedar akan kebenaran ini, dan atas segalanya kita mau hidup dalam kebenaran ini. Kita tidak boleh bermegah dengan hanya memelihara agama kita sebagai cara untuk kita selamat. Karena dalam Alkitab jelas menyatakan bahawa Tuhan melihat tidak melalui luaran, tetapi melihat hati kita. Contohnya, kita boleh pergi ke gereja setiap minggu, dibaptiskan dan mengambil bahagian dalam persekutuan. Tapi tidak satu pun daripada perkara ini dapat bahagian ke arah keselamatan kita.
Tetapi sama dalam satu perkara ini tidak dapat bahagian dalam keselamatan kita. Tapi salah satu daripada amalan ini juga tidak melayakkan kita menjadi calon yang lebih baik untuk keselamatan. Begitu juga dengan pengetahuan rohani kita. Kita berusaha untuk mempelajari Alkitab, memahami doktrin, ajaran, nilai-nilainya. Walaupun kita mempelajari bahasa asal sekalipun yang diguna untuk menulis Alkitab itu, pengetahuannya cukup luas dan cukup baik. Namun saudara-saudari, tidak ada satu pun perkara ini dapat membuat anda benar di hadapan Tuhan selain daripada iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. 1.2. Karena iman pada Yesus Kristus memberkati kita dengan kebenarannya. Dalam Roma 4 ayat 3 dan 5. Apakah yang dikatakan oleh kitab suci? Abraham percaya pada Tuhan dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi bagi orang yang tidak bekerja tetapi percaya pada Tuhan yang membenarkan orang fasik, iman mereka diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman seperti ini adalah iman yang diberkati. Kerana kebenaran yang Tuhan diberikan pada mereka yang percaya pada Tuhan Yesus. Dalam Roma 4 ayat 6 hingga 8, Daud mengatakan perkara yang sama apabila dia bercakap tentang berbahagialah orang yang kepadanya Tuhan menganggap kebenaran tanpa perbuatan. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang tidak pernah diperhitungkan dosanya oleh Tuhan. Dan inilah firman Tuhan yang dikatakan oleh Daud. Berkat terbesar yang boleh kita percaya pada Tuhan adalah Tuhan mengampuni dosa kita. Dan kerana kita percaya pada Tuhan Yesus. Dalam ayat 28 ini, Paulus menegaskannya dalam ayat 27 bahawa kami berpendapat bahawa seorang dibenarkan oleh iman tanpa melakukan hukum Taurat. Jadi kedudukan yang benar depan Tuhan bukanlah satu yang kita perolehi dengan melakukan perbuatan yang baik. Sebaliknya, suatu yang kita terima sebagai anugerah melalui iman kita pada Tuhan Yesus dan darahnya yang telah ditumpahkan bagi kita. Jadi saudara, lebih tepat kita dibenarkan hanya oleh iman. Tapi ini menimbulkan satu persoalan yang penting, iaitu Paulus bertentangan dengan Yakobus. Kamu lihat bahawa seseorang dibenarkan oleh perbuatan dan bukannya oleh iman saja. Jadi kedua-dua Yakobus dan Paulus menegaskan bahawa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja. Mereka menangani masalah yang berbeza. Yakobus memandang pada orang yang mengaku beriman pada Kristus tetapi hidup mereka kosong daripada perbuatan. Yakobus pula mendakwa iman semacam itu tidak tulen dan tidak menyelamatkan sesiapa pun. Iman yang menyelamatkan, yang tulen, sentiasa menghasilkan kehidupan yang baik. Jadi Paulus yang bersetuju dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 10, tiada siapa yang diselamatkan oleh iman yang hanya mempunyai persekutuan pemikiran sahaja. Iman yang membenarkan adalah iman yang taat. Seperti dalam Roma yang pertama dan ayat yang kelima. Jadi demikianlah kita dibenarkan kerana iman kita pada Tuhan Yesus. Oleh itu saudara-saudari, pada pagi ini mari kita sama-sama memiliki iman dan juga hubungan yang cukup dalam bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang kehidupan kita. Kerana oleh itu kehidupan kita dibenarkan oleh kehidupannya dan darahnya. So, poin yang kedua, kita punya iman yang diberkati kerana kita percaya pada Yesus Kristus. Dalam Roma 4 ayat 23 hingga 25, kata-kata itulah diperhitungkan padanya, ditulis bukan untuk dia sahaja, tapi juga untuk kita, yang kepada Allah, memperhitungkan kebenaran. Bagi kita yang percaya pada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita di antara orang mati. Ia telah diserahkan kepada kematian kerana dosa kita dan telah dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi apa yang khusus kita percaya mengenai Tuhan Yesus, saudara? 2.1, kita percaya bahawa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Dalam Roma 4 ayat 25, dia diserahkan kepada maut kerana dosa kita. Yesus telah mati di kayu salib sebagai pembayaran dosa kita, kehidupan kita. 2.2, kita percaya pada Yesus Kristus telah bangkit daripada kematian, membuktikan bahawa dosa-dosa kita telah diampuni. Dalam Roma 4 ayat 25, ia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Ia dibangkitkan supaya kita beroleh kebenaran.
Oleh itu, kita tidak boleh berkompromi dengan Injil kerana dia adalah kebenaran Tuhan untuk kita, saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1. Sekarang, saudara-saudara, mari saya ingin ingatkan kamu tentang Injil yang telah saya beritakan kepada kamu. Iaitu kamu telah terima yang telah kamu pegang dengan teguh. Jadi sejauh manakah Injil ini penting bagi kita? Dalam 1 Korintus 15 ayat 2, oleh kerana itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya, seperti yang telah kuberitakan pada kamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi Injil ini adalah berita baik bahawa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit daripada kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 5, sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, iaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahawa Kristus telah mati kerana dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahawa ia telah dikuburkan, bahawa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dan ia telah menampakkan dirinya pada Kifas, dan kemudian kepada ke-12 orang muridnya. Jadi penganut Yahudi mendakwa percaya pada Kristus. Dan mereka menegaskan bahawa orang bukan Yahudi yang percaya juga harus menambahkan kepercayaan mereka itu tentang elemen sunat dan mematuhi hukum Musa untuk boleh keselamatan. Jadi Paulus menegaskan ini sebagai Injil yang telah diselewengkan. Ia menuduh guru-guru palsu ini menekankan perkara-perkara ini supaya mereka boleh memegah di dalam daging. Seperti dalam Galatia 6 ayat 12 hingga 13. Jadi Paulus berkata, jika kita ingin bermegahlah kerana salib. Bahawa Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita dan telah bangkit daripada kematian untuk kehidupan kita. So yang ketiga, kita mempunyai iman yang telah diberkati apabila kita mempercayai firman Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan mempercayai janji Tuhan? Untuk itu kita lihat kepada iman Abraham sebagai satu contoh dan teladan bagi kita. 3.1, iman yang diberkati dapat mengatasi fakta. Abraham percaya pada janji Tuhan walaupun dia tahu bahawa secara fizikal dia dan isterinya sudah terlalu tua untuk mempunyai anak. Tapi iman Abraham adalah pada Tuhan dan bukannya pada fakta tentang usia pada dirinya sendiri. Dalam Roma 4 ayat 18 hingga 19, dengan harapan Abraham percaya, dengan demikian dia menjadi bapa pada banyak bangsa, seperti yang telah dikatakan padanya, demikianlah keturunanmu. Jadi tanpa melemahkan imannya, dia menghadapi kenyataan bahawa tubuhnya sudah mati sejak dia berumur kira-kira 100 tahun. Dan rahim Sarah juga telah mati. Tapi dia masih percaya dan menetapkan imannya pada Tuhan. So 3.2, iman diberkati kerana bersandar pada janji Tuhan. Dalam Roma 4:20. Tetapi ia tidak goyah kerana ketidakpercayaan tentang janji Tuhan Allah. Tetapi dikuatkan dalam imannya dan memuliakan Allah. Jadi kepercayaan Abraham pada janji Tuhan dan tidak membenarkan sebarang ruang untuk ketidakpercayaan itu berakar dalam dirinya. Jadi semakin dia merenungkan janji Tuhan, semakin dia melihat pada janji Tuhan, dia dikuatkan dalam imannya, saudara. Jadi 3.3, iman diberkati membawa kepada kemuliaan pada Tuhan. Dalam Roma 4 ayat 20, tetapi ia tidak goyah karena ketidakpercayaan tentang janji Allah, tapi dikuatkan dalam imannya dan memuliakan Allah. Jadi saudara, kita lihat Abraham yang mempunyai iman yang diberkati kerana dia bersandar pada janji Tuhan, dia percaya pada firman Tuhan dan tidak melemahkan sedikit pun dirinya walaupun dia melihat pada fakta, usia dirinya sendiri, tapi dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan, imannya semakin dikuatkan, diteguhkan. Oleh itu saudara, kesimpulannya pada pagi ini, mari kita memiliki iman seperti Abraham yang memiliki iman yang diberkati. Kerana dengan iman yang diberkati, kita dapat diperbetulkan oleh Tuhan dan memperolehi kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di syurga, kami bersyukur Tuhan atas firman Engkau Tuhan. Kerana Abraham memiliki iman yang diberkati kerana dia bersandar pada firman Engkau, bersandar pada janji Engkau Tuhan. Kerana semakin dia merenungkan janji dan firman Engkau Tuhan, iman dia dikuatkan. Dan kerana iman Tuhan yang ada pada Abraham, dia dibenarkan dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudari kami, Tuhan juga dapat dibenarkan dalam kehidupan mereka kerana ada iman yang sama seperti Abraham ni Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa kerana firman Engkau pada pagi ini, dan kami serahkan semua Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, kita bersyukur
kita telah sampai akhir pada kebaktian online kita pada pagi ini. Jadi sekiranya terdorong dengan firman ini, anda boleh share link ini dengan keluarga anda ataupun kawan-kawan anda di tempat kerja anda ataupun di tempat anda tinggal bersama. Jadi sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih semua.